Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salihuddin bin Muhammad Tahir, nombor matrik 289323. Saya akan bentangkan tugasan mengenai ekonomi dalam pengurusan awam 1 GMGF 1013. Tajuk tugasan iaitu subsektor pertanian. Kumpulan PACE UUM Melaka. Anggota kami terdiri daripada 3 ahli, iaitu saya sendiri, Muhammad Salihuddin bin Muhammad Tahir 289323, Muhammad Akmal 289128 dan Haslinda binti Hasrin 289042. Jadi isi kandungannya terdiri daripada pendahuluan, laporan perniagaan berkenaan prestasi ekonomi pertanian tersebut dari tahun 2019 ke 2022. 3 usaha untuk merancangkan perniagaan berasaskan pertanian, penyelesaian untuk mengurangkan kadar pengangguran dan muflis dalam sektor pertanian, dan kesimpulannya. Saya dahului dengan pendahuluan pertanian. 1. Pertanian merupakan pengeluaran makanan dan barangan melalui peladangan, peternakan dan perhutanan. Ia juga menjadi salah satu perkembangan ekonomi negara yang utama dalam membawa kepada kebangkitan tamadun. Dengan penanaman dan peternakan mewujudkan lebih makanan dan seterusnya membolehkan pembangunan masyarakat yang lebih padat dan bersastra. Kajian pertanian dikenali sebagai sains pertanian. 2. Sektor pertanian di Malaysia merangkumi pelbagai bidang dan teknik, termasuk cara untuk meluaskan tanah dalam usaha memperkembangkan tanaman dengan membina terusan dan empangan air dan bentuk pengairan yang lain. Penanaman tanaman di tanah suai tani dan peternakan haiwan di kawasan ragut merupakan asas pertanian. Pengenalpastian dan perkontutian dalam kepelbagian bentuk pertanian telah menjadi salah satu sektor yang memberikan impak besar kepada ekonomi dan pendapatan negara. Di dunia maju, julat bentuk tersebut biasanya terbentang antara pertanian mampan sebagai contoh aktiviti permakultur dan pertanian organik. Selain itu, aktiviti pertanian intensif seperti pertanian perindustrian memberi peluang yang lebih tinggi kepada negara maju dalam meningkatkan tahap keberkesanan setiap penanaman dan peternakan. 4. Secara purata, sektor pertanian di Malaysia mampu untuk membentuk 12% KDNK negara. 16% penduduk Malaysia bekerja melalui pelbagai jenis pertanian. Peladangan berskala besar telah ditubuhkan pada zaman British. 5 peladangan ini membuka peluang kepada pertanaman baru seperti getah, kelapa sawit dan koko. Beberapa tanaman ditanam untuk tujuan domestik seperti pisang, kelapa, durian, nenas, padi dan rambutan. 6. Salah satu punca terbesar adalah negara Malaysia mempunyai iklim yang boleh memberikan hasil pengeluaran yang banyak selain hasil organik. Malaysia terletak di semenanjung Asia Tenggara dan sangat jarang dilanda taufan atau kemarau. Malaysia mengekalkan paras kelembapan sekitar 90% kerana berkedudukan berhampiran khatulistiwa. Selain cuacanya juga agak panas dan kekal lembap sepanjang tahun. Jadi saya teruskan lagi dengan laporan perniagaan berkenaan prestasi ekonomi pertanian tersebut dari tahun 2019 ke 2022. Sektor pertanian merupakan salah satu tonggak utama negara di awal tahap pembangunan dengan sumbangan masing-masing 28.8% pada 1970 dan 22.9% pada tahun 1980. Pada tahun 1990 sumbangan sektor pertanian 16.3% telah diganti oleh sektor pembuatan 24.6%. Berikut kepesatan sektor pembangunan seperti kejayaan yang digambarkan dalam Pelan Induk Perindustrian Malaysia. Fasa 1 pada tahun 2020, sumbangan sektor pertanian KDNK secara keseluruhan mencapai 7.4% dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Sumbangan sektor pertanian Malaysia kepada ekonomi secara relatifnya adalah kecil berbanding dengan negara jiran seperti Indonesia 13.7% dan Thailand 18.6%. Prestasi pengeluaran dalam dasar kasa KDNK Malaysia pada 2020 menyusul 5.6% dipengaruhi
oleh kejatuhan sebuah sektor ekonomi berbanding pertumbuhan positif 4.4% pada 2019. Penurunan itu disebabkan oleh subsektor komoditi terutamanya kelapa sawit yang mencatatkan pertumbuhan negatif 3.6%, 2019 1.5%. Walaupun kadar pertumbuhan kelapa sawit menunjukkan penurunan, namun ia merupakan sumbangan utama kepada nilai ditambah sektor pertanian dengan 3.6 bilion atau 3.1%. Pada tahun 2020, sumbangan sektor pertanian kepada KDNK secara seluruhnya mencapai 74%. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sumbangan sektor pertanian Malaysia kepada ekonomi secara relatifnya adalah kecil berbanding dengan negara jiran seperti Indonesia 1.3 dan Thailand 8.6%. Pada 2020, pertanian terpilih merekod kadar sara diri SSR melebihi 100.0% berbanding 2019. Ini disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membentuk penularan COVID-19 yang hanya perkhidmatan esensial dibenarkan beroperasi dengan kawalan bekerja dan bilangan pekerja yang terhad. Pengeluaran sayur-sayuran di Malaysia pula menunjukkan peningkatan 0.9% pada 2020 di mana Pahang kekal sebagai pengeluaran tertinggi dengan sumbangan 3.1%. Diikuti oleh Johor 22%, Kelantan 12.5%. Manakala pengeluaran buah-buahan pula menurun 0.7% pada tempoh yang sama. Johor merupakan negeri tertinggi mengeluarkan buah-buahan di Malaysia dengan sumbangan 3.6%. Diikuti Pahang 3.0% dan Sarawak 11.2%. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal bin Faizul, nombor metrik 289128, akan menerangkan 3 usaha untuk melacakkan perniagaan berasaskan pertanian. Yang pertama adalah membenarkan penanaman terfokus sebagai contoh tanaman kontan dan terpilih Kementerian Pertanian Industri Asas Tani MOA. Perlu mengenal pasti senarai tanaman kontan popular, sayur-sayuran terpilih dan buah-buahan terfokus untuk diusahakan sepanjang PKP berlangsung. Pihak industri dan para pengusaha sayur-sayuran dan buah-buahan sedia ada perlu diberikan kebenaran permit untuk melakukan aktiviti pertanian berkenaan secara terkawal. Nombor 2, wartakan kawasan penanaman hijau bebas COVID-19. Antaranya beberapa kawasan luar bandar yang bebas pandemik ini boleh diwartakan sebagai kawasan hijau dan dibenarkan melakukan aktiviti khususnya pertanian sebagai contoh. Daerah Tenom merupakan pengeluar beberapa tanaman agro makanan segar seperti buah-buahan pomelo di pendalaman Sabah dan hingga kini dilakukan bebas COVID-19. Aktiviti pertanian tidak terhad kepada tanaman sedia ada tetapi juga senarai keperluan yang kena pasti oleh pihak MOA, khususnya tanaman kontan yang mengambil masa kurang 6 bulan untuk membuahkan hasil. Akhir sekali, insentif pengeluaran hasil tanaman terfokus adalah pihak MOA perlu menyediakan insentif pengeluaran hasil tanaman terfokus bagi memastikan produktiviti pengeluaran hasil tanaman pada kadar yang tinggi pada harga yang berpatutan. Insentif pengeluaran adalah lebih berkesan berbanding subsidi penanaman kerana insentif pengeluaran akan memastikan pengusaha sayur-sayuran dan buah-buahan untuk berusaha untuk mengeluarkan hasil pertanian yang tinggi dan berkualiti. Semakin tinggi hasil pengeluaran sayur dan buah, maka semakin banyak insentif pengeluaran yang diterima oleh pengusaha sayur dan buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasliana binti Asrin, nombor metrik 289042. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan nombor 4 iaitu penyelesaian untuk mengurangkan kadar pengangguran yang muflis dalam sektor pertanian. Kita sedia maklum di mana negara Malaysia mempunyai bentuk muka bumi yang strategik untuk pelbagai jenis tanaman sama ada sayur-sayuran maupun buah-buahan. Yang kedua, Malaysia tidak perlu bergantung 100% kepada barangan import semata-mata. Dengan cara ini, kita dapat membendung pengeluaran duit keluar dan menguatkan mata wang ringgit. Ketiga, sebagai contoh untuk mempertingkatkan industri dengan memperbagaikan industri pertanian dan hasil tanaman.
bukan hanya fokus pada satu tanaman saja, iaitu seperti kelapa sawit. Keempat, selain itu, subsidi yang diberikan kepada petani juga tidak membawa kesan yang baik untuk selama-lamanya. Kelima, perkara yang diperlukan bagi mempertingkatkan sektor pertanian ialah pelaburan sasar bagi menaik taraf kehidupan para petani. Pelaburan sasar dapat memberi manfaat yang berterusan kepada petani dengan cara memberikan pendapatan yang berterusan kepada petani mengikut usaha yang mereka telah laksanakan. Seterusnya, nombor 6, syarikat besar seperti Felda dan Felka mempunyai modal yang besar bagi melabur dalam teknologi pertanian moden. Mereka juga boleh menarik syarikat-syarikat besar untuk turut serta dalam melabur dalam teknologi pertanian moden. Ketujuh, justru itu fungsi Felda dan Felka amatlah besar, di mana mereka boleh melabur dalam teknologi pertanian moden. Dengan adanya teknologi pertanian moden dapat mempertingkatkan produktiviti pertanian kecil secara meluas. Nombor 8, di negara Malaysia, kita mempunyai syarikat seperti syarikat dron tempatan. Permasalahan yang berlaku adalah apabila kos yang ditawarkan oleh pihak mereka kepada petani-petani kecil adalah tidak rendah, dan ini tidak dapat membantu petani-petani kecil dalam meringankan kos aktiviti pertanian mereka. Keenam, baja, sayur-sayuran dan haiwan peternakan turut diimport dari negara luar dan ini menyebabkan kenaikan kos. Justru itu, pihak yang bertanggungjawab perlulah mengutamakan tanaman dan ternakan dalam negara terlebih dahulu dan kurangkan pengambilan daripada negara luar, dan secara tidak langsung petani-petani kecil dalam negara akan terjamin dan ini dapat meningkatkan kenaikan ekonomi dalam negara dan membantu rakyat daripada hilang pekerjaan mereka. Seterusnya, yang kelima, kesimpulan. Secara tuntasnya dapat kita simpulkan di mana sektor pertanian boleh menjadi salah satu sektor yang terpenting dalam pengukuhan pentadbiran ekonomi Malaysia. Oleh demikian, setiap sektor memainkan peranan yang penting sama ada daripada pihak swasta maupun kerajaan dalam memperkukuhkan sektor pertanian kepada yang lebih baik. Sektor pertanian yang kukuh boleh memberi impak yang besar kepada semua petani-petani kecil, secara tidak langsung akan memberi penambahan pendapatan kepada petani-petani kecil. Oleh hal yang demikian, berkait wawancara bersama Daim Zainuddin, mantan pengurusi Majlis Penasihat Kerajaan kepada mantan Perdana Menteri sebelumnya iaitu Tun Sri Dr. Mahathir Mohamad, di mana dalam wawancara tersebut ada mengatakan iaitu kunci utama bagi menambahkan pendapatan para petani dan peningkatan ekonomi adalah berkaitan dengan pertanian moden. Seterusnya, dengan adanya teknik pertanian moden dapat mempertingkatkan produktiviti, mengurangkan pengambilan tenaga kerja asing dan menggembleng sumber yang kita ada di samping mengurangkan kesan negatif kepada alam sekitar. Sekian, terima kasih.